padang semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu holiday. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang aku sebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10/10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pada air. All we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan saya tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di Lahazon. Lahazon terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Faris ataupun PLM Faris dari Lahazon Education. Untuk segmen seperti biasa setiap hari Ahad kita akan adakan satu segmen Mega Live Lahazon Education, anjuran KSIB PIBG Ceras bersama Lahazon. Baik, seperti biasa setiap hari Ahad pada pukul 12 selama sejam kita akan bersiaran langsung untuk segmen Mega Live ni, membincangkan ataupun kita nak share dengan para ibu bapa di luar sana, para guru-guru, para pelajar-pelajar mengenai isu yang sedang berlaku dalam dunia mereka, especially dalam dunia pendidikan. Okay. So tak lain tak bukan, kita mesti ada tetamu undangan seperti setiap minggu. Siapa yang follow daripada awal musim ataupun awal episod Mega Live kita, memang setiap hari ataupun setiap minggu memang akan ada tetamu undangan khas yang paling layak lah untuk membincangkan topik kita. Ikutlah topik pada minggu ni. Seperti yang anda telah dimaklumkan, hari ni kita punya topik, ada topik yang akan dibincangkan, dikupaskan bersama saya. Saya tak akan keseorangan, seperti biasa saya akan ditemani dengan tetamu undangan khas, yang telah kami undang untuk dia berkongsi mengenai pengalaman, berkongsi mengenai nasihat, tips dan sebagainya. Kami yakin hari ni punya perkongsian insya-Allah sedikit sebanyak akan memberikan kesan dan memberikan efek kepada ibu bapa, para pelajar dan guru-guru sebenarnya, especially. Okay, so kita masih lagi, kita nak maklumkan kita bersiaran langsung dekat dua platform. Sekarang ni kita di platform YouTube dan di Facebook. Di YouTube macam biasa kita akan live di Lahazon TV, Lahazon Education. Di mana di Facebook banyak tempat. Di Facebook ada di page Lahazon, ada di community Ibu Bapa Bijak Fikir, ada juga di page Tuition Host, ada juga di page Facebook personal saya sendiri. Kita memang ada teknologi sekarang kan, kita boleh live dekat semua tempat. Lepas ni kita live kat 100 tempat terus. Okay, sekarang ni kita bersiaran langsung hanya di 6 tempat. Di Facebook paling banyak. Okay, kepada mereka yang sertai live kita sedang bersiaran langsung ni, kita masih lagi tunggu. Kepada mereka yang dah masuk, boleh notify me. Boleh komen kat situ. Assalamualaikum. Macam kita dah ada sekarang ni, kita ada Yuri Utami. Awal now dia belum start live lagi, dia dah bagi salam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sir dan tuan. Okay, kenapa dia pakai tuan je? Sebab dia tak tahu lagi siapa tetamu undangan khas kita hari ni. InsyaAllah tetamu undangan khas kita tiap-tiap minggu tak ada yang mengecewakan, semuanya terbaik. Okay, untuk kita kongsikan kepada para pelajar dan ibu bapa mengenai apa sebenarnya para pelajar tengah hadapi. Untuk para pelajar pula, apa yang sebenarnya mereka akan hadapi.
Untuk guru-guru pula macam mana mereka nak prepare dan sebagainya. Itu lebih kurang lah apa yang Mega Life Education, Lahazon Education buat untuk kita bantu dan kita bagi tips dan sebagainya. Sedikit untuk membantu mereka menghadapi. Kita tahu sekarang ni bukan lagi seperti dahulu, macam bukan lagi seperti kita zaman-zaman kita sekolah dulu. Mereka ada perubahan here and there lah. Walaupun perubahannya agak besar tetapi persamaannya tetap sama. Ada juga persamaan dan sebagainya. Tanpa membuang masa, saya ceritakan sedikit tetamu undangan kita hari ini. Dia merupakan orang yang paling layak ataupun beliau merupakan orang yang paling layak lah untuk membicarakan topik kita pada hari ini. Okay, kalau muka saya dulu selalu kalau tengok live Lahazon memang saya akan cerita pasal bahasa Melayu. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal, kalau tengok topik ataupun tengok tajuk dekat link description tu, kita tulis tu New Norms and New Me. Okay, New Norms and New Me. Kepada mereka yang tak mengaji bahasa Inggeris tak mengaji tu maksudnya orang tahu cakap tak belajar bahasa Inggeris ataupun tak tahu, New Norms dan New Me ni ada maksudnya sendiri. Kalau kita translate terus, dia macam norma baharu dan diri saya yang baharu lah kalau ikutkan. Tapi ya ke itu je topiknya? Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Alright, so kepada mereka yang sedang menonton, boleh lagi share kepada mereka yang belum masuk lagi. Kita tahu ada geng-geng kita yang belum masuk, selalunya memang ada penyokong-penyokong setia untuk Mega Live ni. Kita akan nampak ada muka-muka yang familiar je. Setiap kali Mega Live, dia lah orangnya. Antaranya ni, Yuri Utami. Okay, tanpa melengahkan masa, kita nak menjemput tetamu undangan khas kita. Beliau merupakan kepakaran beliau merupakan di bahagian ataupun dalam ilmu bidang NLP especially. Okay. Banyak lagi tapi dia dikenali ataupun dia kepakarannya adalah di bahagian bidang NLP. Tanpa kita membuang masa, saya panggil dia merupakan beliau merupakan kawan juga kepada saya, and then kami kenal, and then saya biasa panggil dia Hidayat. Tapi untuk hari ni kita berjemput Tuan Hidayat untuk memperkenalkan diri dia. Yes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. So sihat ke tu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Di mana? Alhamdulillah sekarang di Johor. Di Johor. Johor Bahru? Kota Tinggi. Kota Tak Tinggi. jauh pun Johor dengan Selangor tak jauh pun, dia jalan kaki. Satu Malaysia. Ya, satu Malaysia. Betul? Okay, so boleh perkenalkan diri sedikit mengenai Tuan Hidayat dan kepakaran Tuan Hidayat lah. Silakan. Baik, nama saya Hidayat Amin tuan-puan. Panggil saya Hidayat saja tuan-puan. Tak ada tuan, tak ada coach. Saya sama je macam orang lain tuan-puan. Ada masalah, ada kejayaan, ada rintangan. Kita semua sama tuan-puan. Nama manusia kan. Betul. Dan saya punya kemahiran kemahiran saya ada sedikit kemahiran dalam bab NLP, ada sedikit kemahiran dalam bab hipnosis tuan-puan. Dan juga saya juga ada sedikit kemahiran dalam seni komunikasi, dalam komunikasi harian lah, teknik-teknik yang gunakan NLP dan hipnosis. Itulah serba sedikitnya. Yang lain kita tentang program kita lah. Okay. Alright, betul. Tapi bila saya dengar tadi ada kepakaran Tuan Hidayat ialah dia macam apa? Dia ada seni komunikasi. Memang cakap hari-hari pun ada seni sebab komunikasi ni satu power lah yang ada. Kata saya tak ingat kata satu Mak Saleh ni kata komunikasi ni adalah kuasa yang ada pada manusia. Lepas tu dan komunikasi ni ada seni dia sebenarnya. Yang ramai orang mungkin tak tahu, mungkin tahu. Macam itulah. Mungkin tahu juga, mungkin tak tahu. Betul? Alright, so bernama alhamdulillah, terima kasih Tuan. Nak panggil Hidayat ke Tuan Hidayat ni? Saya Hidayat semua saya panggil Tuan. Semua saya panggil Tuan. Okey, Hidayat saja Okey, dengan izin Okey, Hidayat, terima kasih nak ucapkan terlebih dahulu sebab sudi nak luangkan masa. Yelah, kita tahu Ahad tengah hari pula tu. Sudi nak luangkan masa untuk sharing bersama ibu bapa, guru-guru dengan pelajar. So first of all, ribuan terima kasih dulu. Okey, sebab nak sudi luangkan masa. Alright, kita tahu Tuan Hidayat lagi nampak dah terbiasa. Hidayat merupakan seorang yang pengendali program lah kan, membuat program, okey, membuat kursus-kursus pendek dan sebagainya. Okey, hari ni tak ada. Sebab boleh datang Mega Live. Hari ni tak ada. Kita khususkan untuk Mega Live. Wah, itulah yang kita nak dengar. Khusus untuk Mega Live. Alright. So, macam biasa, macam yang siapa yang pernah tengok Mega Live yang sebelum ni, kita akan memang akan
bentuk berbual bicara, bersoal jawab dan sebagainya, tapi more kita nak dengar daripada tips dan nasihat daripada Hidayat sendirilah, sebab kita tahu topik ni merupakan bidang topik untuk Hidayat, which is kita sebagai manusia biasa marhain memang tahu-tahulah, adalah sikit-sikit tahu-tahu pasal topik hari ni. Cumanya the more people ataupun the most yang paling layak untuk cerita-ceritakan yang kita undang ini Hidayat. Hidayat tahu kan topik kita hari ni? Takkan Ya, datang tahu topik kan. So new norms and new me lah. New norms kalau saya tengok topik lah, new norms. New norms ni kita tak berapa pandai orang putih sangat, tapi new norms tu kita tahulah norma baharu kan. Norma baharu ni ialah situasi sekarang. Betul kan? Situasi sekarang maksudnya keadaan ataupun perjalanan hidup yang berlainan. Macam bukan yang macam seperti biasa lah. Sebab tu kita panggil dia norma baharu. New me tu ialah norma baharu dan saya yang baharu. Macam tu lah kan? Kalau ikutkan. Betul. Okay, so macam Hidayat sendiri, mungkin Hidayat sendiri sebelum ni buat program offline kan, jumpa depan-depan. Tapi nowadays semuanya di belakang tabir kamera dan belakang tabir laptop saja. Okay, so macam mana? Adakah itu membezakan ataupun memberi impact yang sangat kepada Hidayat atau macam mana new norms ni? Nak tanya sikit lah. Baik. Di norma baru lah kita kata norma yang pada awalnya mengejutkan kita semua. Ya, tiba-tiba kan? Bulan 3 saya ingat lagi waktu tu bulan 3 2020. Bulan 1 bulan 2 hebat kat China lagi kan. Macam tu kita dengar-dengar kat China sekali bulan 3 datang kat negara kita. Terkejut lockdown berbulan-bulan. Betul? Dan pada awalnya kita semua tahu yang masing-masing terumbang-ambing lagi. Apa sebenarnya yang kita nak buat? Apa yang berlaku sebenarnya sampai bila? Betul. Maksudnya masa tu norma baru tak diserap lagi lah. Tak betul-betul menyerap kepada diri kita semua ni. Tapi lama-kelamaan kita kata habit lah macam satu tabiat yang dibentuk. Jadi kita jadi kebiasaan lah. Benda perkara dah biasa. Mungkin dulu live ni tak banyak sangat live macam ni. Sekarang dah banyak. Kat TV je biasa. Tengok TV3 kan. Tengok Astro. Yes. Mungkin Zoom. Sekarang dulu orang tak kenal Zoom. Sekarang ramai orang kenal Zoom. Dulu Skype. Dulu Skype. Skype, Google, macam-macam nama lah tuan-puan. Jadi norma baru ni sebenarnya ada pro and cons-nya lah. Sejujurnya kalau saya merindui norma lama. Tapi merindui norma lama. Umpama kekasih yang terpisah jauh. Wah. Ya betul. Kami pun rasa benda yang sama. Tapi norma baru ni pun sebenarnya ada kebaikannya juga. Sebab kita tahu Tuhan tidak memberikan satu ujian ataupun sesuatu cabaran kalau tak ada kebaikan dalamnya lah. Setuju. Dan saya sendiri lama-kelamaan kita adapt dan kita dapati banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan yang ada. Cuma norma baru ni mungkin mengajar kita dua perkara lah. Pertama, cara kita nak berubah tuan-tuan. Cara kita nak berubah daripada satu tahap ke tahap yang lain. Seolah-olah dia memaksa menolak kita berubah ke alam digital. Ini norma baru. Dan yang keduanya mensyukuri norma-norma lama. Ni yang menariknya sebenarnya. Norma baru mengajar kita dua side, iaitu berubah dan mensyukuri norma-norma yang lama yang selama ni mungkin ada yang kita terlepas pandang tuan-puan. Macam tu. Faham. Dia kurang lah tu. Faham. Okay, so dia sebenarnya dia sedikit sebanyak sebenarnya memberi kesan lah kepada ramai orang. Tipu lah kalau tak terkesan sebab kita buat kita hadapi benda yang kita tak ready dan kita tak pernah lagi alami macam ini. So dia memang memberi kesan lah. Tak sikit, banyak. Okay. So apa nama Hidayat still go on masih lagi dengan program dan kursus semua? Alhamdulillah stay go on. Masih lagi go on. Alhamdulillah. Okay, nampak tak? Apa nama walaupun kita diuji, Allah tetap bagi rezeki betul? Walaupun kita diuji gitu, Allah still bagi. Okay, still boleh go on dan sebagainya. Yang penting usaha. Alright. So, untuk berkenaan dengan topik new norms ni, boleh tak Hidayat cerita sikit? Which is topik hari ni. Hidayat untuk pengetahuan semua, Hidayat yang pilih. Okay. Boleh cerita sikit lah apa sebenarnya di balik maksud new norms dan new me tu sebenarnya? Baik. Sebenarnya saya kata tadi tuan-puan new norm ni seolah-olah menolak kita ke alam perubahan yang sangat drastik.
Dulu Betul. pekerjaannya di tempat kerja lah. Tapi sekarang di rumah. Kan. Dulu mungkin belajarnya di sekolah, sekarang belajar depan laptop, depan PC, depan handphone. Dulu mungkin mak ayah marah nak main telefon, sekarang kena bagi telefon. Mungkin macam tu. Kadang bergebut dengan mak ayah. Betul. Kadang bergebut, nak pakai untuk kelas lah, mak nak pakai untuk kerja. Kadang macam tu. Ada kalau dulu sebelum PKP kau main telefon ni mesti main game. Main telefon ni mesti main game. Sekarang tak, main telefon, memang telefon tu kena bagi. Sebenarnya kita macam tu lah. Betul. Itu merupakan kelengkapan. New normal ni ia sesuatu yang berlaku sekarang. Kita tak boleh nak kawal dia. Betul. Dia berlaku dengan takdir yang Maha Esa, kita kata. Dia berlaku begitu. Tapi new me ni, diri saya yang baru ni, diri saya yang baru yang bagaimana sebenarnya? Bila masuk ke alam new normal ni, normal baru, betul. Maka diri saya yang baru ni yang bagaimana? Yang positif atau negatif? Bagaimana yang terjadi pada diri saya? Jati diri saya, tingkah laku saya. Maka bagi saya penting norma baru dan diri yang baru ni sebenarnya. Dan yang keduanya, kita kena ingat norma baru ni tidak pernah menghalang kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ini kita kena faham. Yang ini kita kena faham. Sebab tu saya teringat kata-kata daripada Mario Teguh. Perubahan Mario Teguh. Ni seorang motivator di Indonesia. Mario Teguh, Pak Mario Teguh lah kita panggil. Pak Mario Teguh Indonesia kan. Dia kata perubahan tidak akan berlaku sesuai macam mana kita nak. Tapi apa yang kita perlukan adalah perubahan. Manusia kena sentiasa berubah diorang kan. Dulu ada mungkin daripada 3G ke 4G. Sekarang upgrade to 5G, 5G pula. Mungkin 5G. Esok 100G. 100G. Which is G tu sebenarnya kadang-kadang pelajar allergic dengan G ni. Kadang mak bapak pun dengan G ni pun dia allergic kalau dia nak report card lah. 5G. Merah. Yes. Mario Teguh ni kita actually dia dalam Mega Live ni kita ada yang berasal daripada negara jiran. Tu Yuri Utami, Mario Teguh. Dia kenal. Mario Teguh. Pak Mario Teguh. Motivator terkenal di Indonesia lah. Yes. Jadi macam-macam lah perubahan 4G, 5G dan manusia pun sebenarnya berubah antara mereka sedar ataupun mereka tak sedar. Sebab macam saya pernah selalu kata sebenarnya sekeliling kita ni seolah-olah mempengaruhi kita. Sekeliling kita ni sebenarnya mempengaruhi kita. Kita tengok bagaimana sekarang ni ada orang penyakit-penyakit mental contohnya semakin meningkat disebabkan norma baru. Maka perubahan norma baru ni ada efek yang positif, ada efek yang negatif. Tapi diri kita ni, kita perlu jadi sutradara. Mungkin Puan Yuri tahu sutradara ni maksudnya kalau bahasa Indonesia ni maksudnya pengendali lah sebenarnya. Pengendali kepada diri kita sendiri. Ada orang dia duduk di penyebab, ada orang duduk di efek. Ni C equal E. Ada orang orang yang duduk di efek ni dia akan macam ni. Dia akan lebih kepada salahkan orang lain. Kenapa saya jadi macam ni? Ni semua sebab COVID. Blaming lah, more tu blaming. Dia more betul blaming. Dia more tu macam dia lebih suka dia jadi orang yang terkena tempias, efek. Dia suka? Kita katakan macam tu lah sebab dia macam dia tak nak satu perubahan tetapi dia lebih suka lebih kepada dia terkena efek. Kenapa macam ni? Sebab tu, sebab ni. Sebab ni aku kena efek. Sebab dia aku kena efek ni. Sebab dia aku kena efek ni. Dia lebih suka begitu. Tapi orang yang duduk di tempat penyebab C cause adalah orang-orang yang mencari jalan, sentiasa memikir apakah penyelesaian yang dia nak berikan, apakah peluang yang ada, apakah yang boleh saya buat secara spiritualnya, secara saya panggil usaha langit dan usaha bumi yang boleh membantu kita menuju ke matlamat kita. Tu secara ringkasnya tentang new norm, new me. Yes. Faham? Betul? Saya setuju juga dengan pendapat Hidayat. Dia kalau kata berubah ataupun evolve sebenarnya Hidayat. Manusia dia kata tadi manusia dia akan berubah kan? Adakah berubah ataupun evolve sebenarnya? Evolve tu maksudnya macam mana? Macam ni kita ada soalan daripada Miss Wada kan. Berubah ikut keadaan ke? Macam manusia kan sentiasa evolve. Macam kita tahu teori Darwin pun.
Okey, teori Darwin pun mengatakan faham. macam kita manusia kan daripada tak tahu jadi maju. Adakah itu masuk perubahan yang dikatakan oleh Hidayat tadi? Ya betul, itu masuk perubahan. Itu Kita maksud dia, perubahan mengikut keadaan semasa, tapi kita boleh juga putuskan berubah walaupun keadaan semasa kita begitu. Macam tu. Okay, faham. Okay, terima kasih. Okay, so actually ibu bapa sekalian dan para pelajar sekalian, hari ni punya topik the more to new norms. Kita tahu new norms is not a new things lah. Macam kita dah tahu, kita dah setahun lebih dah, dekat 2 tahun dah dengan new norms ni. Okay, and then nak tahu kita, adakah kita masih lagi sama macam yang waktu kita mula-mula kena COVID dulu? Bukan kita kena COVID lah, kena lockdown dulu, ataupun ada beza selepas setahun kita dengan new norms ni? Itu up to us lah. Okay, so macam Hidayat kata tadi, kita dah tahu new norms and new me tu apa basically. Okay, now kita nak tanya, kalau dalam new norms ni, berdasarkan pemerhatian Hidayat lah, okay, berdasarkan observation Hidayat, antara 3 golongan ni, ibu bapa, pelajar dengan guru actually, sebab kita punya segmentation itu ini hari, 3 golongan ni, siapa sebenarnya yang terkesan? The most terkesan dalam perubahan ni bagi Hidayat? Baik, antara 3 ni siapa yang the most terkesan lah bagi pendapat saya. Secara datanya kita tak tahu tapi secara kita panggil, saya jawab secara umum dulu secara umumnya umum. semua akan rasa kesan dia. Okay. Semua akan rasa kesan dia. Sekejap Okay, boleh. Kita ada di komen, kita ada Coach Nis Daud. Assalamualaikum PLF Dayat. PLF Dayat je. Waalaikumsalam. Okay, Dayat lagi famous daripada saya Okay, Abdul Musi. Saya kan Cikgu Farid dan PLF. Akhirnya ada juga yang ingat. Waalaikumsalam Abdul Musi. Okay, teruskan Dayat. Okay, tadi jadi sampai mana tadi? Tak ingat lah. The most pukul, the most yang paling terkesan lah. 3 golongan. Paling banyak terkesan. Saya jawab secara umum dulu. Masing-masing ada cabaran, ada yang terkesan. Pertama sekali terkesan dari sudut nak adapt perubahan itu sendiri. Sebab untuk adapt ataupun menerima perubahan itu sendiri sebenarnya satu perkara yang bagi setengah orang ringan, bagi setengah orang berat sebenarnya. Kadang-kadang perubahan juga, perubahan tempat, perubahan situasi sebenarnya kadang-kadang boleh menjadikan isu pada remaja ataupun student lah. Sebab kalau macam dulu masa offline, perubahan daripada sekolah tak berasrama ke asrama, sebenarnya kat situ perlu ada satu bimbingan sebenarnya bila berubah satu tempat ke satu tempat. Sebab pelajar mungkin akan jadi diam mula-mula, jadi senyap. Jadi kat situ kita ada satu bimbingan ataupun satu panduan lah kalau ada norma baru ni. Untuk pelajar, kita kata cabarannya adalah online. Cabarannya adalah online lah. Kalau dulu cikgu depan mata, sekarang cikgu di alam sebalik mata. Macam sama. Adakah di langit ataupun masih di dunia nyata? Kita tak nak kita go through sangat lagi. Kena tanya tuan badan lah tu, di mana? Ya. Okey, jadi begitulah cabarannya. Cikgu pula cabarannya mungkin perubahannya segi online dan offline. Mungkin jadual pun saya rasa tak sama macam dulu lagi kalau belajar. Setuju? Mak ayah cabarannya, kalau bagi saya lah antara 3 ni, saya akan katakan mak ayah lah mungkin cabaran lebih banyak. Yes. Tapi tengok keluarga juga. Contoh kenapa saya kata macam ni? Pertama, dalam menguruskan anak. Sebab anak nak belajar. Jadi kadang-kadang mak ayah perlukan, dulu mungkin anak tu tak ada telefon, tak ada PC. Kena beli pula benda ni. Betul. Yang kedua, dari sudut nak memantau anak-anak belajar. Nak memantau anak-anak belajar. Kadang-kadang anak-anak ni, yelah, kita pun pernah kecil-kecil dulu pernah sekolah lah kita kata Betul. Nak belajar ni antara perkara yang kita kata lasting to do. Setengah pelajarnya agak berat lah kita kata. Sampai kita kenapa aku kena belajar Yes. Lagi-lagi macam-macam kalau pasal belajar ni. Betul. Kena pantau. Lepas tu kena tahu jadual anak-anak. Kerja lagi. Ada mungkin setengah family mak ayah kerja. Setengah family mak ayah je kerja. Mak tak kerja. Ada setengah satu kerja di rumah, satu kerja di office.
Jadi kat sini bagi saya cabarannya lebih kepada mak ayah lah. Mak ayah. Tapi Mm-mm. tengok bergantung pada keluarga juga. Tapi kalau keluarga tu mungkin agak susah, lepas tu dia punya keluarga pun kena kerja keluar. Maksud ini satu cabaran yang besar. Lagi-lagi bila melibatkan ekonomi lah. Saya yakin Betul. bila melibatkan ekonomi ni kita semua agak goyang lah kita kata. Ke mak ayah yang betul-betul terkesan lah kat sini. Betul, lagi-lagi kalau dari sudut pendidikan, dunia pendidikan. Lagilah dunia pendidikan ni bukannya pelajar saja yang terkesan. Kalau kata new norms ni, dia dilibatkan ibu bapa, dilibatkan juga dengan pendidik. Pendidik tu iaitu guru lah, sesiapa yang bergelar pendidik lah. Untuk dunia pendidikan ni bila new norms, tiga-tiga ni effect. Okay. So pelajar dengan belajar cara baru, okay, which is mereka benda-benda live ni ataupun alam sebalik mata ni bukanlah benda baru untuk diorang. Tapi bila belajar alam sebalik mata guna cara ni, itu yang mereka jadi benda baru. Okay, macam ibu bapa pula. Ibu bapa sebelum ni mungkin sekolah-sekolah punya barang, standby-nya beg sekolah, kasut sekolah, pencil box. Kepada mereka yang tak pernah dengar, itu dulu sekolah dulu. Kita nak pergi sekolah, kita kena ada kasut sekolah tau. Kita kena ada beg, kita kena ada buku teks. Beg roda. So actually ibu bapa punya persiapan lebih kepada itu. Tapi now no more. Mungkin no more untuk sementara lah. InsyaAllah kita harapkan no more untuk sementara. Okay. Sekarang ni mereka punya kelengkapan sekolah ialah apa? Tab, phone, laptop, internet, wifi, headphone dan sebagainya. Itu kelengkapan sekolah sekarang. Okay. Macam guru pula. Kena pula guru yang dah 50 tahun mengajar offline. Kena tahun ke-51 dah kena online pula. Dah nak pencen. Dah nak pencen. Ya, ujung-ujung nak pencen tu pula kena online. So dia yes, dia pula memang tak pernah dan sebagainya. Itu merupakan cabaran lah. Dia bukannya benda yang mustahil, just cabaran. Okay. Yes, good. Alright, itu menurut pendapat Hidayat lah. Itu tiga golongan ni yang paling terkesan lah. Okay, sejauh mana lah kita tak tahu juga. Sejauh mana terkesannya antara tiga-tiga pihak ni? Sejauh mana? Adakah sampai tahap yang worst ataupun dia just terkesan tapi dia tak akan sampai tahap yang worst lah. Macam contoh worst yang macam saya kata. Kita tak nak cerita yang fairy tale. Kita cerita memang betul-betul berlaku, which is saya nampak dalam surat khabar ada pelajar bunuh diri sebabkan new norms ni. Bukan pelajar je, ibu bapa pun yang stres pasal new norms ni, ada yang sampai tahap bunuh diri. Okay, actually betul ke new norms ni memberikan kesan sampai tahap macam itu untuk tiga-tiga pihak ni? Actually tu Hidayat. Baik. New norms ni realitinya, statistiknya, faktanya memang memberi kesan sampai ke tahap itu. Memang sebab new norms ni. Dan dikatakan penyakit mental pun ataupun orang yang ada masalah kejiwaan pun semakin meningkatlah pada ketika ini. Sebab lagi-lagi dengan melibatkan ekonomi, lagi-lagi melibatkan kena berkurung. Kadang-kadang kita tak berkomunikasi, kita jadi stres. Jadi kat situ sebenarnya memang sangat memberi kesan lah. Lagi-lagi berkenaan penyakit mental sebenarnya. Sebab tu kat sini kita kena ada kesedaran. Bagi saya kena ada kesedaran tentang mental para pelajar, mental ibu bapa, mental guru-guru. Sebab apa? Sebab mental kita, bila mental kita okey, boleh maintain, performance kita insya-Allah okey. InsyaAllah okey. Sebab tu kadang-kadang jangan duduk kat rumah je. Walaupun kerajaan tak bagi keluar, tapi kat ruang tamu boleh keluar lagi. Siapa yang rumah atas tanah ni lah. Kat ruang tamu dekat luar rumah tu mungkin ada pokok-pokok sikit. Adapt lah dengan nature kita kata lah. Macam mana mungkin kalau kat rumah flat tu keluar tengok langit ke, biar nampak benda yang luas. Biar ada perubahan. Biar kita tengok satu hari tu benda yang berbeza-beza. Jangan tengok gadget je. Sebab banyak sebenarnya banyak faktor lah kalau nak cerita tentang apa kesan yang sangat jauh. Macam saya kata, lagi-lagi ibu bapa dengan fikir nak cari duit lagi, nak anak sekolah lagi, nak pastikan anak tu pandai lagi, sekolah lagi, macam-macam Lepas tu kadang-kadang ada ibu bapa yang mungkin stres, cikgu pula kena marah. Jadi masing-masing menyebabkan emosi ni tak stabil lah. Sebab tu pengurusan emosi di norma baru ni sangat-sangatlah penting sebenarnya. Yes. Bukan sangat penting bagi saya, ianya satu keperluan sebenarnya. Belajar untuk mengurus emosi. Sebab tu di norma baru ni ada satu istilah kalau bagi Muslim, satu istilah namanya kita
kita kata beruzlah, menyendiri. Menyendiri, dan sebenarnya norma baru ni memberi peluang kita untuk menyendiri, untuk kita bermuhasabah, untuk kita refleksi diri, untuk kita menenangkan diri. Sebab tu kalau boleh jangan terlampau sibuk sangat dengan, kita faham kerja, tapi bagi masa spend time dalam 10-20 minit untuk duduk diam-diam sendiri, bermuhasabah, yang bagi muslim berzikir ke apa-apa, renung pada diri kita sendiri. Apa yang aku nak, apa yang berlaku, untuk kita sedar balik, untuk kita melihat balik apa peluang yang ada. Sebab kadang-kadang fokus kita ni, kita fokus satu perkara, kita tak akan perasan dah perkara-perkara yang lain. Betul. Jadi kita kena lihat dari sudut-sudut yang lain juga sebenarnya. Sebab tu kita kena menyendiri, duduk diam-diam. Bukan menyendiri tu duduk diam-diam tengok Netflix, kat YouTube. Itu menyendiri lain tu. Tapi menyendiri lebih kepada untuk bermuhasabah, lihat ke dalam diri apa yang saya nak, relaxkan diri. Itu perkara yang bagi saya penting lah di norma baru. Betul. Untuk mengelak kesan-kesan tadi tu yang besar tu. Yang bagi saya yang sangat merisaukan adalah tentang mental, bukan tentang pendapatan. Kita faham pendapatan kita perlukan, tapi kalau mental kita terganggu, sebenarnya dia lebih memberi efek kepada pendapatan kita. Sebab kalau mental kita terganggu, orang nak ambil kerja pun mungkin fikir 2-3 kali. Bila mental kita terganggu, kita punya performa kerja pun mungkin akan drop. Jadi kat situ mengefek juga kepada ekonomi sebenarnya. Jadi kalau untuk pelajar pula, kalau dari segi mentalnya mereka tidak prepare dan sebagainya, mereka tidak kuat, mereka akan mengganggu juga prestasi belajar mereka. Mereka akan, bila prestasi belajar tu efek ataupun dia berkurang, dia macam drop lah. Okay, drop. Saya percaya bila tu drop, ialah akan drop konsisten, istiqomah akan drop. Dia punya kerajinan akan drop. Semangat dia. Semangat dia pun akan drop dan sebagainya. Lama-lama dia akan alasan new norms ni buatkan dia tak minat belajar. Membuatkan belajar ni, new norms ni membuatkan belajar ni tak best, tak sampai, tak feel se. Dia panggil saya se sebab tu kalau nampak se tu ada panggil saya se. Okay, so tak feel se belajar online ni. Okay, so kadang-kadang dijadikan sebab ataupun sebenarnya alasan lah kita boleh bagi tahu. Sebab ada yang berjaya dengan kelas online ni, macam mana dia boleh berjaya? Macam tu lah. Okay, so mental agak perlu kalau kata Hidayat, kata dia persediaan mental tu amatlah yang dititik beratkan untuk ibu bapa, guru dan pelajar, tiga-tiga ni sebenarnya. Sebab kalau saya tambah sikit kalau untuk pelajar mungkin, untuk pelajar, kadang-kadang kita faham pelajar ni mungkin dia masih, bukan mereka tak matang tau, tapi mereka ni masih kurang maklumat tentang kehidupan. Setiap umur ni dia banyak maklumat tentang kehidupan. Maksudnya kematangan dia tu berbeza, pengalaman dia tu banyak. Maka kadang-kadang mereka tak tahu, mereka tak perasan, mereka tak tahu apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka tahu diri mereka bermasalah tapi mereka tak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau ada mak ayah yang perasan, anak-anaknya berbeza tingkah laku, kalau boleh dekatilah mereka, tanya apa masalah yang ada, apa isu berbual dengan mereka, supaya mereka tabung emosi mereka tu di-charge. Ada sokongan, mereka rasa ada sokongan. Ini pentinglah untuk mental anak-anak. Kita kena jaga betul-betul sebenarnya sebab ni. Lagi anak-anak ni masa depan, bukan masa depan anak-anak je sebenarnya, anak-anak ni masa depan ibu bapa juga. Dunia dan akhirat, kita kata macam tu. Yes. Okay, betul, setuju. Okay, untuk guru pula, bila kata persediaan mentalnya dia tak bersedia, macam saya pendidik, tapi saya bukan guru sekolah lah, cuma saya dalam kategori pendidik. Bila mental tu tak kuat ataupun mental tu macam tak strong tak sampai tahap yang sepatutnya untuk new norms ni, dari segi penyampaian pun dia akan jadi tidak efisien. Okay, bila dari segi penyampaian pun, dari segi menyampaikan ilmu pun, pelajar tu ada yang tidak kurang faham dan macam-macam lah kekangan kepada guru-guru. Sebab tu kalau kata mental tu bersedia dan sebagainya, dia should be tak ada masalah lah untuk new norms ni. Cuma kena belajar benda baru tu je. Cabaran ada tapi bukan mustahil lah. Okay. Macam kita tengok paper-paper tu kita nampak yang the bad side lah. Okay, kalau kata mereka bersedia dengan emosi, dengan mental yang kuat, apa pula efek dia untuk new norms ni? Macam mana pula efek dia bagi mereka yang bersedia?
Baik, kesan pada mereka yang bersedia Yang bersedia pula. Yang kita dengar bunuh diri tu yang tak bersedia dan sebagainya. Ini kita tahu macam mana kalau bersedia. Baik, pada mereka-mereka yang bersedia dengan norma baru, saya yakin persediaannya di tengah-tengah. Sebab apa? Sebab norma baru masuk dengan mengejut. Jadi tak adalah orang bersedia sebelum tu. Tapi persediaannya mungkin cuti sekolah, lepas tu kita kita dah belajar daripada norma baru sebelum ni. Sekian. Baik, sekarang ini persediaan kita. Baik, kepada mereka yang bersedia, apa kesannya sebenarnya? Pertama, kepada mereka yang bersedia, insya-Allah lah boleh perform dengan baik. Tetapi jangan mengharap tiada cabaran. Hidup tanpa cabaran umpama tiada keseronokan. Macam tu. Sebab apa? Sebab kalau hidup ni semuanya indah, kita takkan kenal apa itu kesusahan. Kalau hidup ni semuanya susah, kita takkan kenal apa itu keindahan. Jadi Tuhan sengaja menciptakan keindahan dan kesusahan supaya kita menghargai apa itu keindahan, mempelajari apa itu kesusahan sebenarnya. Jadi dari segi kesan, persediaan very good. Cuma jangan anggap tiada cabaran-cabaran lain sebenarnya. Jadi sudah itulah kesan. Lebih pada positif lah. Which is kalau bersedia ataupun tidak bersedia, sebenarnya cabaran tu ada. Tak bersedia pun ada cabaran, bersedia pun ada cabaran. Yang cuma membezakan mereka ialah yang mana yang bersedia ataupun memang kuat mentalnya, dia boleh go on. Yang mana yang tak bersedia, dia akan tersekat di situ. Sampai satu tahap dia akan sampai stuck. Umpama macam ni lah. Umpama je macam kita nak gali tanah, yang bersedia dah bawa cangkul. Umpama macam ni, kita nak potong pokok, nak gergaji pokok lah kita kata balak ke apa. Ada orang bawa sensor ataupun gergaji, ada orang tangan kosong je, tak bersedia. Maka sebenarnya orang yang ada persediaan ni, masa dia mungkin boleh lebih jimat lah. Mereka akan ada kelebihan dia sudut masanya sebenarnya. Betul. Cukup peralatan. And then bila saya dengar dia pun Hidayat kata dia ada, walaupun bersedia dia akan ada cabaran. Sebab apa? Hidup tanpa cabaran tak ada keseronokan. Yes, kalau tak ada cabaran, indah saja hidup. Itu kita panggil istidraj. Bisa benda tu bahaya bahaya istidraj tu. Sebab ada sahabat Nabi pun kalau satu hari tak ada ujian, dia doa, dia tanya apa cerita kan. Macam apa hal tak ada ujian pada hari ni. So memang ujian tu ada. For sure, lagi kita kalau yang Muslim memang confirm ada. Tak percaya, satu hari ni kita boleh listkan apa ujian yang kita dah jumpa sepanjang hari ni. So maksudnya kat sini mental dan fizikal, emosi semuanya tu bermain dengan new norms ni. Macam mana pula yang kita katakan new norms ni akan lahirkan orang yang new me. Macam tu lah. Macam new norms akan menjadikan Hidayat ialah new Hidayat. How new norms tu buat sebenarnya? Macam mana new norms ni melahirkan new me? Sebenarnya new norms ni dah apa maksud perubahan, kita kena jelas. Apa indikator perubahan? Jadi kita kena faham dulu. Indikator perubahan pertama pada tingkah laku lah, kita kata tingkah laku. Yang kedua pada emosi, gaya berfikir. Ini indikator seorang tu berubah lah. Kita nak tahu orang tu berubah macam mana? Tingkah laku dia, cara berfikir dia, cara berperasaan dia. Berperasaan pun ada caranya. Jadi macam mana new norm ni? Kalau tanya saya, new norm ni memang dah merubah kita. Tingkah laku kita pun berubah semasa new normal. Belajar pun dah guna laptop. Maksud itu satu perubahan. Itu satu bukti sebenarnya manusia ni boleh berubah. Settle. Dan macam mana kita manage perubahan pada diri tu yang penting. Di mana kita pilih perubahan tu penting. Kita pilih perubahan yang bagaimana. Kita nak perubahan yang bagaimana. Kita nak ke arah positif atau negatif. Ini sangat penting untuk kita pilih tu. Ini soal pilihan. Bagaimana new normal boleh menjadikan new me adalah soal pilihan diri kita sendiri. Pilihan bukan pilihan orang lain, bukan pilihan kerajaan, bukan pilihan. Tak ada siapa paksa pun sebenarnya. Tak ada siapa paksa. Tapi pilihan diri kita. Kan? Saya selalu kata macam ni. Jadikan orang di bawah sebagai motivasi, orang di atas sebagai inspirasi. Betul. Saya selalu kata macam tu. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak ada semangat untuk berubah lah. Kita kata apa jadi new normal ni kan. Apa jadi new normal ni. Tak boleh kerja, tak boleh whatever lah kita kata. Tapi kita kena faham yang ada orang yang lagi susah daripada kita. Betul. Ada orang yang lagi senang daripada kita. Betul. Jadi orang yang lagi susah tu tengok-tengoklah mereka.
Tengok-tengoklah mereka. Ini adalah satu booster untuk berubah. Ingat ayatnya, jadikan orang di bawah sebagai motivasi, orang di atas sebagai inspirasi. Ini satu booster untuk berubah. Sebab apa? Bila tengok orang di bawah susah, kita akan menghargai. Yang kita kata tadi, norma baru mengajar kita untuk menghargai norma-norma yang lama, mensyukuri. Maka kita akan menghargai. Menghargai kesyukuran itu sebenarnya satu motivasi untuk kita terus berjuang. Orang di atas sebagai inspirasi supaya kita lihat, rupanya kita masih boleh jadi orang yang lebih hebat. Kita jadi orang yang lebih berjaya. Ada orang yang berjaya. Ada rupanya satu fenomena ataupun peristiwa yang indah di hadapan. Jadi ini ada booster untuk kita buat pilihan tentang perubahan diri kita sebenarnya. Jadi norma baru ni, pertamalah bagi saya, kita perlu stop sekejap kalau kita nak berubah. Stop sekejap, diam sekejap, lihat apa yang kita tidak pernah lihat sebelum, fikir apa yang kita tidak pernah fikir sebelum. Yang positif lah, jangan fikir yang negatif. Fikir benda tak pernah fikir kan, fikir yang negatif. Macam-macam. Pas sebelum tak pernah mencuri rasanya, terfikir lah nak mencuri. Janganlah. Janganlah. Betul. Yang positif. Sentiasa ada ruang dan peluang sebenarnya. Cuma saya yakin lah, saya pun ada yang terkesan dan kita berempati lah. Semua orang tak sama. Sebab kadang-kadang ada ujian yang tuan-tuan puan hadapi, bagi saya berat. Tapi mungkin kalau letak kat saya lagi teruk daripada, emosi saya lagi teruk daripada tuan-tuan apa. Sebab Tuhan dah janji diuji berdasarkan kemampuan kita. Yes. Jadi norma baru ni begitulah tuan-puan. Saya berempati tentang. Tapi langkah pertama sekali untuk kita berubah, perlulah ada tomak ninah lah kita kata. Kalau kata guru kita si Furizal tomak ninah lah. Itu penting sebenarnya dalam kehidupan. Bila saya fikir-fikir balik, tomak ninah sangat penting untuk kita diam dan bermuhasabah, saya kata daripada awal tadi. Yang kedua, kita lihat peluang yang ada. Yang ketiga, kita tambah kita punya tawakal lah. Tawakal kepada Tuhan kita. Sebab kadang-kadang ilham, dia soal peluang kan, soal ilham. Satu peluang yang dibuka ni semuanya daripadanya lah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting sangat sebenarnya untuk kita mintalah dengan dia, minta. Sebab salah satu untuk kita mengurus emosi kita sebenarnya dengan kita mengadu, meminta kepadanya. Ini salah satu cara sebenarnya. Jadi norma baru menjadi diri yang baru adalah pilihan kita sebenarnya. Yang baik atau yang negatif, yang positif ataupun yang negatif. Jadi anda pilihlah yang mana. Yang pertama, nasihat saya, pilih dulu. Jangan kata saya terpaksa, tak, pilih dulu. Kita insya-Allah lah Allah Subhanahu Taala bersama kita selagi mana kita bersama. Jadi pilih dulu norma, bukan pilih norma pula. Pilih dulu nak jadi positif ke negatif. Jadi mana yang kita pilih tu adalah jalan yang kita buka. Sebab pilihan ni umpama pintu tuan-puan. Selagi tuan-puan tak pilih, tuan-puan tak nampak apa yang ada dalam rumah. Jadi buka dululah pintu tu. Bagi peluang pada diri untuk buka pintu yang positif. Yes. Setuju? Baik. Berdasarkan apa yang Tuan Hidayat cakap tadi, Hidayat cakap apa, dia mengenai dengan fikir ataupun buat sesuatu perkara yang positif yang tak pernah kita buat. Okay, which is the good things. Kita bukan keluar daripada comfort zone. Sebab apa? Kalau ikan keluar daripada comfort zone, mati. Kita expand our comfort zone. Betul? Kita perluaskan lagi zon selesa kita. Sebab tu kita buat perkara, kadang-kadang kita panggil dalam bahasa Melayu, simpulan, cikgu bahasa Melayu simpulan bahasanya bidan terjun. Okay, bidan terjun ialah buat benda yang kita tak pernah buat, tapi good things lah. Okay, so kita sebelum kita teruskan, kepada yang sedang menonton di Facebook dan di YouTube, kalau kata ada apa-apa yang soalan untuk diajukan, boleh ajukan. InsyaAllah kita akan naikkan anda punya soalan dan Hidayat akan jawab lah. Kalau saya macam tak sesuai sangat, Hidayat lah yang akan jawab. Okay, so seterusnya kita nak bercakap tentang apakah actually cabaran yang dihadapi oleh pelajar. Actually ada perbezaan ke sebelum norma baru dengan selepas norma baru, especially dari segi mindset. Especially lah. Baik. Cabaran dari sudut mindset, betul lah, memang ada. Saya suka letak cabaran ni, cabaran ujian. Cabaran itu ujian, kita kata kan. Jadi ujian ni ada ujian yang manis, ada ujian yang pahit. Kalau kita kata kaya tu pun ujian, miskin tu pun ujian. Jadi pelajar pun macam tu juga sebenarnya. Ada ujiannya. Apa ujian manis pelajar?
Apa dia ujian? Agak-agak Farid apa ujian manis bagi seorang Kalau pelajar? saya seorang pelajar dulu yang manis, ujian manis ujian manis. Kalau ujian manis bagi saya faham ujian manis ni at the end of the storm there is a golden sky lah. So benda tu yang pernah jadi kat saya ialah matematik saya lulus. Itu. ujian Tapi yang manis, sebelum nak lulus tu dia punya rintangan, oh my god. Macam tu lah. kepahitannya. Kepahitan dia. Kalau norma baru ni, Kalau kalau norma norma baharu baru ni apa ujian manis dia? okey, kalau untuk saya norma baharu ni ujian manis dia bagi saya belajar benda yang baru. Walaupun susah macam ni kan, nak set up apa semua ni, nak online dan sebagainya. Kita bukan pernah buat benda-benda macam ni. So bila kita dah kena buat and then saya dapat belajar benda baru. Walaupun nak set up tu punyalah lenguh dan tak tahulah terkial-kial, at least lama-lama saya belajar new things lah. Which is ni bukan bidang saya, tu ujian manis lah bagi saya. Betul. Ujian yang manis. Kalau bagi pelajar pula kalau di zaman-zaman Covid ni, ujian yang manis tu adalah kebebasan sebenarnya. Contoh? Manusia ni kita nak bagi kebebasan boleh, tetapi pastikan manusia tu boleh adanya kita kata jati diri lah, ataupun tahu undang-undang dalam kebebasan, boleh berpegang pada undang-undang dalam kebebasan. Apa maksud saya kebebasan? Kebebasannya adalah pertama sekali dari sudut bebas untuk tutup buka kamera. Ya, setuju. Ini paling setuju. Kebebasan nak masuk kelas mungkin. Ya. Kebebasan nak whatever lah, nak buat apa lah. Kalau dulu dalam kelas boleh makan ke, tak ada nak bawa Maggi. Tiba-tiba cikgu ajak kat depan, okey, bawa Maggi masuk kelas. Tak ada dulu. Ya, melainkan dia kelas masakan. Itu lain. Kelas masakan lain lah. Okay. Tapi sekarang cikgu tak tahu apa yang berlaku di sebalik mata tu. Betul. Tah makan Maggi, tah berdengkur. Ya. Apa lagi? Melengkor. Tah buka kat sebelah buka cikgu mengajar ni Pak G. Main Yes. game. Betul. Maka kebebasan ni satu cabaran lah sebenarnya membentuk mindset. Yang kedua, kebebasan yang susah tu mungkin dari sudut ada yang kata susah nak masuk, susah nak faham. Sebab mungkin dari segi, mungkin ni dari sudut benda-benda yang praktikal lah kita kata. Kemahiran dan sebagainya. Mungkin kat situ kesusahan kat situ lah. Sebab tu dia kata kena pantau. Dia kata betul lah kena pantau. Sebab tu kebebasannya antara cabaran. Bagi saya cabaran pahit ni tak sangat lah. Cabaran yang manis ni yang memberi masalah, yang membuatkan banyak cabaran pahit sebenarnya. Bila dia terleka dengan cabaran yang manis ni, maka habislah cabaran pahit pun akan umpama tasbih lah kita kata kan. Tasbih turun. Yes. Macam tu. Dia sudut mindset lah. Mindset cabaran pelajar ni, saya sendiri kalau cerita tentang mindset cabaran pelajar ni, ada mindset ni sebelum dan selepas norma baru ni sebenarnya. Yang pertama, tak salah sebenarnya. Kata-kata ni tak salah. Cuma di dalam kata-kata ni ada perangkap kalau kita tak faham. Sebab tu kalau kita nak ungkapkan kata-kata ni, pastikan kita jelaskan pada pelajar apa perangkap dia. Apa kata-katanya? Pertama, kata-katanya dia kata macam ni, tak ada sijil tak boleh berjaya. Pertama. Yang kedua, ada orang kata kita kena ada sijil, awak takkan ke mana ni? Tak ada, awak tak ada ni, takkan ke mana ni? Macam tu ni. Kata-katanya ada betul. Saya tak nafikan betul kata-kata ni. Yang kedua, tak ada sijil pun boleh berjaya. Dua-dua kata-kata ni betul. Tak ada sijil pun boleh berjaya, betul. Ada sijil tak boleh nak pergi ke mana, betul pada sudutnya. Dua-dua betul pada sudutnya. Tetapi kadang-kadang ada pelajar dia kata macam ni, alah tengok Said Mu'ta Al-Bukhari. Dia sebut nama. Dia kenal Mark Zuckerberg. Belajar tak habis tu. Belajar tak habis sedap dia kata. Belajar tak habis tu. Tapi berjaya dia kata. Kenapa nak belajar sangat datang sekolah ni? Maka kat situ dah masuk dalam perangkap lah tu. Kan? Dah masuk dalam perangkap. Ada yang tak ada sijil, tak boleh berjaya. Maka mungkin dia belajar sungguh-sungguh, tapi macam sekarang, pekerjaan semakin susah lah kita kata kan nak dapat. Pekerjaan ada, peluang pekerjaan tu semakin tipis. Maka kat situ sebenarnya mungkin datangkan masalah untuk pelajar tu pula.
terperangkap kat situ pula. Jadi kita ni sebagai pelajar lah kita kata ataupun mereka-mereka sebagai pelajar adik-adik ni duduk di tengah-tengah. Apa maksud di tengah-tengah? Mana peluang yang ada itulah rezeki adik-adik. Jadi pakailah. Jangan nak kufurkan rezeki tu. Jangan nak denial rezeki tu, jangan nak tidakkan rezeki tu kan. Awak kat sekolah, awak dah belajar, maka grab lah apa yang ada kat situ. Yes, kadang-kadang Dan salah satu pelajar tak faham. Yes. Ya, teruskan. Faris. Kadang-kadang pelajar tu sendiri dia tengok kawan dia sambung belajar dan sebagainya. Dia pula marah. Kau masuk universiti ni buang masa, padahal itu rezeki dia. Okay, dia pula yang marah. Dia kata, kau masuk buang masa, kau tengok yang berjaya-berjaya tu mana dia belajar sampai jauh-jauh, mana dia belajar universiti sangat. Dia pula yang marah kawan dia tu. So benda-benda macam gini lah kan yang saya nampak. Yang rezeki tu kalau ada kita grab je. Kita grab je sebab tak semua orang dapat sambung belajar dan tak semua orang tak dapat sambung belajar. Okay, so itu antara saya nak tambah sikit lah sebab saya nampak ada juga dalam kalangan kita pelajar-pelajar ni dia siap pelikih lagi bila kawan dia tu dapat masuk universiti. Okay, kononnya mungkin lah keluarga dia belah sana yang jenis keluarga dia tak habis ataupun tak ambil yang sampai jauh-jauh universiti ke apa ke tak ada tapi berjaya. So bila dia nampak dia mungkin jadi macam tu, dia rasa dia akan jadi macam tu juga. Okay, and then bila nampak kawan-kawan dia dapat masuk universiti dia pelikih kan. Kau masuk universiti ni apa yang kau belajar dan sebagainya. Saya nampak juga ada situasi macam gitu lah. Which is tak sihat lah benda-benda macam tu. Tak sihat. Sebenarnya itu perangkap lah. Saya panggil sebagai perangkap pemikiran lah. Betul. Prinsip tu tak salah. Tapi perangkap yang ada dalam tu kena hati-hati. Jadi perangkap ni yang pelajar kena manage sebenarnya. Sebenarnya nak berjaya ni pertama kena ada ilmu. Kan Nabi sebut nak berjaya dunia kena ada ilmu. Nak berjaya akhirat pun kena ada ilmu. Betul. Jadi sebenarnya yang buatkan orang tu berjaya sebab dia ada ilmu dan dia amal ilmu dia. Setuju. Ceritanya ilmu ni boleh dapat dekat mana? Sekolah boleh. Tepi jalan pun boleh. Mana-manalah kita kata ada ilmu. Jadi pelajar tu kena faham sebenarnya yang buat orang tu berjaya ilmu. Kat mana nak dapat ilmu? Saya ada kat sekolah, rezeki saya kat sini. Okey, teruskan. Saya masuk universiti, rezeki saya kat sini. Bukan teruskan. Saya tak dapat pergi mana-mana tapi saya ada follow usahawan ni. Saya jadi belajar dengan dia, saya kerja dengan dia. Pergilah. Tak kisah. Tapi nak berjaya kena ada ilmu. Tapi yang penting grab dulu apa yang ada depan mata, itu rezeki. Itu mindset lah bagi saya yang pelajar perlu sedari lah. Bagi saya melarat sangat. Kalau dulu mungkin orang pelikih orang tak masuk U. Sekarang dia jadi bercampur aduk. Orang masuk U pula kena pelikih sekarang. Dia soal apa yang kita dapat di universiti. Dan itu juga membentuk menyerap lah. Sebenarnya mindset ni kalau salah anggap betul juga. Bila orang tak ada sijil tak boleh berjaya. Maka dia fokus pada asal aku dapat sijil, asal aku ni okey. Padahal apa yang penting lah dia perlu grab skill, perlu grab knowledge betul-betul pada saat dia belajar tu. Bukan hanya ala kadar sahaja. Jadi itulah sebenarnya perangkap. Bagi saya tu sangat perangkap lah. Bila kita dengar balik perangkap sebenarnya walaupun dia macam dia actually is normal issue lah. Tiap-tiap tahun memang akan berlaku lah isu ni. Kan? Kita tahu ada orang masuk universiti, ada orang tak masuk universiti. Ada orang kutuk orang masuk universiti, ada yang kutuk tak masuk universiti. Yang tak masuk universiti tu kena kutuk tu biasalah. Okay, bukanlah biasa tu maksudnya boleh. Maksudnya kita tahu itu normal. Orang yang kena pelikir tak masuk universiti. Tapi dia sekarang ni dia ada dua side. Yang masuk universiti pun kena pelikir. Itu memang new norm betul Itu norma baru yang dah bersarang. Ya. Yes. Okay, sebab macam kita nampak daripada komen seorang pelajar. Dia kata betul-betul rezeki tak ada di mana-mana. Betul? Okay. Betul. Mungkin rezeki yang adik ni dapat mungkin ke universiti. Okay. Rezeki yang dia pula Allah bawa dia tak dapat ke universiti tapi disebabkan dia usaha dan sebagainya Allah bagi dia cari lain. So actually ramai yang pelajar yang sebab saya nampak betul Hidayat, sebab saya nampak dalam kalangan pelajar ni ramai yang berpegang tu. Tak masuk universiti pun boleh berjaya. Tak belajar tinggi-tinggi pun boleh berjaya. Dia efek dia tapi dia malas pula. Dia jadi malas. Bila dia tahu belajar tak payah belajar pun kita boleh berjaya. Dia kena faham belajar yang dimaksudkan tu belajar apa. Apa yang maksud dia tak sambung belajar tu dia buat apa kalau tak sambung belajar. Itu yang dia kena faham. Dia tak ada tidur-tidur esok jutawan. Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau ada kita kena belajar lah. Kalau ada skill tu kita kena belajar lah. Betul, kalau tidur ada esok jutawan. Ya.
Saya sanggup labur apa yang saya ada untuk pergi ke kursus tu. Untuk saya ada. Okay. And then kita ada juga komen di YouTube apa nama. Assalamualaikum Audi Bidara. Ni pelajar tingkatan 2. Anaknya tadi Puan Yuri tadi. Sebab tu nama dia Audi Bidarian. Okay. Betul. Coach Nis juga kata betul, informal dan formal learning. Actually, yes. Dia still ada perkataan learning. Belajar tu still ada. Belajar tu formal ataupun tak formal je. Sebab tu kita kena faham tak sambung belajar tu apa maksud tersirat dia. Bill Gates tak sambung belajar. Ada maksud tersirat tak sambung belajar. Okay, macam siapa lagi yang kita tahu? Tu Mark Zuckerberg. Belajar tak habis. Belajar tak habis. Ada maksud tersirat dia tu. Dia tak habis di sekolah tapi dia habiskan di tempat lain. Ya, Steve Jobs. Sekurang-kurangnya perlu ada untuk skill, power. Yes. Betul. Yes, betul. Macam nowadays kalau kita pergi McD, macam saya pergi McDonald lah dulu ada orang jaga kaunter nak makan apa dan sebagainya kita order. Sekarang ni mesin. Betul. Nampak tak? So lepas ni siapa-siapa yang tak ada kerja nak jadi cashier dah tak ada dah job tu. Walaupun kita tahu alah McD je. Yes, start dengan McD. Sebab apa? Ada satu case ni saya share sikit Ada satu case tu di McD US kot. Okay, pekerjanya mogok minta gaji dinaikkan dan sebagainya. And then McD buat apa? Dia buang semua pekerja cashier dia tu, dia ganti dengan mesin. Nampak tak? Dunia sekarang. Dia boleh jadi mesin tu je. Sikit tambahan. Sebab cerita pasal mesin ni, norma baru ni antaranya adalah teknologi semakin canggih sebenarnya. Bila teknologi semakin canggih, pekerja-pekerja buruh ni, pekerja-pekerja tenaga manusia ni tak sangat diperlukan lah. Tak sangat diperlukan. Jadi banyak berganti kepada mesin sebenarnya. Kat sini antara perubahan yang sangat kita perlu perhatikan tentang perkara itu. Sebab dulu ada pernah sejarah. Saya tak ingat lah, saya baca dalam satu buku seni berfikiran kreatif kata saya. Kilang kilang jarum tu kilang apa? Dia boleh buat satu mesin yang tak perlukan pekerja kilang ramai lagi buat jarum. Jadi melibatkan orang ramai diberhentikan. Orang waktu tu marah lah betul. Sangat-sangat marah sebenarnya. Sebab tu hari ni manusia bersaing dengan manusia dan bersaing dengan robot. Betul. Itu cabaran. Dan kita teknologi AI. Yes. Okay. So dekat sini yang saya nampak ialah kalau mesin dah ada, siapa yang nak servis? Itu yang dia kena kejar. Itulah pekerjaan yang kita ada lepas ni insyaAllah. Berkemungkinan ini just anggaran saya. Sebab kalau kata mesin semua yang buat technical, siapa nak servis mesin tu, itu je lah yang pekerjaan yang berkemungkinan yang relevan. And then pekerjaan yang mesin tak boleh ganti. Contohnya yang mesin tak boleh ganti sampai sekarang yang saya nampak dalam dunia pendidikan lah. Still pelajar tu nak cikgu kat depan tu. Okay, kalau kita pasang video, katakanlah kita pasang video je. Okay, hari ni belajar, okay pasang video. Dia punya feel dan sebagainya, dua hala dan sebagainya. Lain. Itu antara mesin tak diganti. Tapi kalau setakat packaging, okay, kalau setakat nak kerja, kalau katalah tak apa nanti kalau saya tak ada kerja sangat, saya kerjalah ya. Buat packaging, cashier ke apa ke. So actually dia kena bersaing dengan warga asing juga. Warga asing dah tapau semua kerja-kerja ni. Sapu sampah, warga asing dah sapu. Apa lagi, angkat sampah, itu pun warga asing dah sapu. So kita kalau tak ada yang berjaya, ke manakah kita? Okay. Kalau kata tergantung sepi. Okay. Tergantung sepi tu macam maksud yang lain juga sebenarnya. Okay, tak apa, kita teruskan juga. And then bila kita cakap pasal new norms tadi tu, apakah cabaran itu? Segi mindset tadi kan. Dari segi mindset tak masuk universiti pun berjaya. Okay, masuk universiti belum tentu berjaya. Dia masuk apa pun belum tentu kamu berjaya. Depends on what you do sebenarnya. Okay. And then kita nak tahu juga apakah saranan daripada Hidayat lah untuk ibu bapa ataupun pelajar-pelajar tu sendiri, guru-guru tu sendiri. Guru kadang-kadang pun ibu bapa juga, ada anak juga dan sebagainya. Apa saranan mereka, Hidayat untuk new norms ni? Untuk mereka boleh go through, sepatutnya new norms ujian dijadikan, habis ujian tu sepatutnya orang tu lagi kuat, lebih hebat. Okay. Dan macam mana, apakah saranan? At least ibu bapa, guru-guru dengan pelajar kena pandang beberapa perkara tu lah. Ada tak daripada Hidayat sendiri? Sebab kita dah di hujung-hujung program sebenarnya. Nampak macam ustaz. Saya sebenarnya nak cakap banyak lagi tapi dah nak habis dah. So sebab tu kita nak tanya direct lagi.
Berapa second lagi? Tak apa. Kita cakap je. Diorang memang biasa dah. Mega Live kadang-kadang extend sampai 3 hari. Okay. Okay. So saranan Hidayat sebenarnya apa dia? Baik, saranan saya lah. Pertama sekali saling sokong menyokong lah antara anak, ibu ayah, guru-guru, ibu bapa. Ni sangat penting lah sebab kita Anak pun kena sokong ibu bapa, betul? Ya, betul. Hmm. Kita tak boleh berjaya seorang-seorang dan kita tak pernah pun berjaya dengan usaha kita seorang. Ini yang saya pegang. Pelajar berjaya bukan memang dia perform dalam exam sebab dia jawab, tapi sebab berkat guru yang mengajar. Betul. Okay, usahawan berjaya memang dia kaya jutawan, tapi sebab ada pembeli yang membeli. Betul. Star famous, artis berjaya bukan sebab dia ni famous sangat ke apa, tapi sebab ada yang menyokong. Begitu juga kita hari ni nak berjaya sama-sama perlu ada sokongan antara satu sama lain lah. Dan kita kena faham macam mana nak menyokong tu. Okay, kalau mak ayah sokongan dia suka perhatian, dia suka pantauan. Benda ni boleh membantu guru dan boleh membantu anak-anak. Sokongan dari segi mengetahui sebenarnya tentang mental ni bagaimana. Jadi bila kita lihat perubahan, kita dapat detect lebih awal. Jangan sampai melarang. Itu penting. Dari segi guru-guru mungkin sokongan dia suka jadual belajar, dia suka apa sajalah, saya pun tak tahu teknik belajar semua. Teknik belajar dan sebagainya. Tambah lagi skill-skill. Mungkin secara online ni ada banyak game kita boleh buat sekarang ada Kahoot, betul, setuju. Macam-macam kan. Itu membantu. Macam. Dia sudut pelajar pula membantu guru-guru dengan kita bagi komitmen lah bila belajar tu. Buka kamera tu. Tak pun respon kalau guru tu tanya. Janganlah macam krik-krik kan je. Assalamualaikum semua bla 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 bla. Cikgu tanya senyap je. Seorang pun tak jawab. Apa saya muskil sikit dengan Hidayat. Hidayat banyak sebut isu-isu yang paling besar di dalam pendidikan ataupun dalam kelas. Actually Hidayat pun guru ke? Sebab ini merupakan kita kan mengajar online kan. Jadi dewasa ke yang ni ke sama lah, lebih kurang lah. Tutup ke buka ke. Kadang-kadang kita respon pun tak jawab, lambat jawab tu biasalah kita kata. Okey. So bukan pelajar lah isu ni. Okey. Jadi perlulah sebenarnya anak-anak ni menyokong dari sudut itu. Bawa nama baik mak ayah dan sebagainya lah ketika belajar tu. Sokongan yang pertama sokongan. Betul. Yang kedua, mencipta environment, persekitaran yang baik lah untuk mencapai matlamat yang kita nak. Kalau belajar, kalau mengajar. Jadi itu penting. Cuma untuk pelajar, kadang-kadang environment ni memberi booster kepada mereka. Kadang-kadang mereka rasa sekeliling mereka tidak menyokong mereka dan sebagainya. Saya pernah rasa macam ni, dan apa yang saya buat adalah saya pergi kat Facebook saya cari orang-orang yang hebat lah kita kata. Orang hebat ni contohnya motivator ke whatever lah, kita cari, kita add friend, lepas tu kita buka friend dia. Kita cari kat friend dia, add yang hebat-hebat lah. Jadi posting positif mereka tu akan sentiasa berlega-lega di media sosial kita. Sebab kita kena faham norma baru ni membawa masa kita lebih banyak. Selama ni banyak dah dekat media sosial, tapi sekarang lebih banyak. Maka kat situ sebenarnya alam sebalik mata, alam media sosial ni sebenarnya adalah satu alam baru lah untuk kita, satu persekitaran juga. Cuma persekitaran yang di dalam gadget, di dalam device. Kita kata macam tu. Kan? Alam maya kita panggil Alam maya. Dalam maya. Maksudnya itu boleh memberi booster lah kepada kita. Jangan layan negatif. Maksudnya negatif ni orang bergaduh pun kita pun sibuk bergaduh juga. Padahal tak ada kena guna dengan kita pun. Orang tu bergaduh dengan member ni, kita pun masuk pak komen. Lepas tu orang tak puas hati, tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal lah. Kadang-kadang benda tu pun dia membawa kesan sebab kita tahu itu adalah isu-isu yang paling hangat di dalam rakyat Malaysia ni lah. Kita panggil orang Malaysia ni, kalau dari segi yang bahagian komen-komen tu memang dahsyat. Sebab sampai ke worldwide kita boleh buat Israel pun boleh koyak. Komen back. Israel pun tak tahu dah tak pernah handle kes macam ni. Dia boleh tahu Asia Tenggara macam mana. Tapi nak bagi tahu itu ialah antara benda-benda yang mereka perlu ni lah kan. Perlu kurangkan sebenarnya. Dia ada good to know dengan needs to know lah kan. Betul. Dia ada good to know dengan need to know. So dia perlu bezakan lah. So macam menarik yang cara add friend, cari orang yang hebat, cari friend dia kan.
So kalau kita Betul. nampak, kita akan nampak selalu posting-posting orang hebat-hebat je lah, motivational quotes dan sebagainya. So itu dia, sikit sebanyak dia akan affect mind kita, cara kita berfikir dan sebagainya. Betul. Circle lah, kita panggil Kita nampak circle yang baru. Mungkin kita kata aku duduk kat sini, aku tak boleh keluar kat sini, sekeliling aku memang macam ni. Baik. Fine. Awak di media sosial. Awak boleh lihat sekeliling di media sosial anda bagaimana. Awak kena lihat bagaimana manusianya ada yang lain daripada persekitaran yang kita hadapi. Bagi saya yang ini sangat menarik lah. Kita lihat perbezaan manusia berfikir. Betul. Itu yang menarik. Itulah 2 tips yang saya agak ringan lah untuk buat di zaman norma baru ni. Sokongan doable lah. dan environment lah. Yes, environment. Betul. Environment which is macam ibu bapa di Lahazun, macam saya nampak. Saya tak tahu ibu bapa di luar sana sebab tak nampak. Yang saya nampak ibu bapa di Lahazun, yang pelajar-pelajar Lahazun, which is majority ibu bapa akan pastikan environment mereka sewaktu dalam kelas ada environment yang lain. Bukanlah dibelit tidur di atas katil, tak. Mereka sebab saya tahu ibu bapa yang di Lahazun ni banyak yang menitik beratkan, dia tahu environment nak belajar ni macam mana. How adab ketika belajar. Sebab kita banyak kali cakap, walaupun online, adab ketika belajar waktu offline tu pun perlu di-apply dekat dalam online ni juga. Sebab dia still proses menuntut ilmu, still proses berguru. Dia ada adab dia dan sebagainya. Which is walaupun adab tu kita nampak, tak nampak pun adab ni, efek adab ni tak nampak sangat. Tapi sebenarnya dia memainkan peranan yang besar sebenarnya untuk berkat dan sebagainya. So environment tu penting juga. Sebab kadang-kadang belajar dalam toilet pun ada juga. Yang paling kelakarnya, belajar pendidikan Islam sambil dalam toilet juga. Oh ya Allah. Ya, kita tahu committed. Beriman 6 perkara. kita tahu committed dan kita tahu, tapi ya, dia ada but there. Sebab tak buka kamera lah. Especially tak buka kamera. Yes. Kita tahu yang mana yang memang mempunyai masalah dan sebagainya, kita faham. Okay, kekangan. So, saya tak beli kamera lagi. Laptop saya memang tak ada kamera. Itu kita faham. Tapi kalau kita tengok di Instagram dia pun memang live stream, memang buat live, main game dan sebagainya. Sampai ke kelas, kamera saya rosak je. Kena tembak lah. Kamera saya rosak je. Kena tembak. Malas-malas saya main PUBG. Kena tembak, rosak kamera saya je. Okay, itu kita panggil adab lah. Yes, Audi Vidarian. Yes, terlalu committed sampai ke toilet belajar. Okay, kita nak bagi tahu bukanlah nak bagi tahu toilet tu sangat, nak bagi tahu environment tu mesti ada. Okay, kita sebagai pelajar, siapa yang macam mana gaya fikir yang kita kena follow. Okay, macam mana tahap pemikiran yang kita kena follow dan sebagainya. Sebab itulah pelajar-pelajar ni kalau di Lahazun, kami akan bagi tahu apa mereka perlu buat untuk maths, belajar macam mana. Yang nak kat rumah, kita cerita kat rumah, jangan cerita kat dalam kelas online, kita cerita kat rumah. Kadang-kadang kita juga buat sharing dengan ibu bapa. Macam mana ibu bapa sendiri nak ajar topik ni? It's just environment ni lah yang kita kena ada dan sebagainya. Mindset begini. Alright? Sebab kita tahu yang paling terkesan tu lah mindset yang perangkap tadi tu. Itu very Betul. Very lagi boleh norma dewasa. baru ni lagi lah. Ya, betul. Lagi norma baru ni Dia boleh lewasa lah pemikiran cara gitu. Tak percaya kita tanya yang sedang menonton macam Audi Vidarian. Kan you pernah dengar Audi, have you heard about this? Masuk universiti tak semestinya berjaya. Orang berjaya macam Mark Zuckerberg pun dia kata, alah tak payah masuk universiti pun kita boleh berjaya. Have you heard about that? So kita tahu itu adalah satu-satu perangkap di mana pelajar akan jadikan alasan untuk dia orang malasan. Sebab penyakit M ni macam COVID juga. Belum ada vaksin. Lagi dahsyat lah. Tak ada vaksin lagi. Tapi penyakit M ni dah berabad dah. You. Dia dah berabad dah. Turun-temurun. Jangkitan dia tanpa tak tahu macam mana boleh jangkit. Okay. So, yes, nampak tak? Dia kata Audi Vidarian. Dia pernah dengar. Which is ini isu yang besar dalam kalangan pelajar. Falasi. Ni kan? Falasi thinking errors. Thinking errors. Alright. So, tambahan pada itu ada untuk 2 tu saja untuk saranan. Kalau satu lagi lebih kepada, kalau saya tetapkan matlamat lah apa yang kita nak capai. Biar kita nampak. Sebab kadang-kadang pelajar belajar, dia tak tahu kenapa dia kena datang sekolah. Setuju. Faham tak? Dia datang sekolah, dia tak tahu kenapa aku kena datang sekolah ni. Dia tak tahu. Jadi dia tak ada benda tu. Jadi fikiran dia
digoda dengan perkara-perkara lain yang di sekolah tu. Lagi-lagi offline ni kan. Ada lagi senang kat handphone tu ada game sebagainya. Jadi digoda, saya guna digoda lah. Dia ni digoda oleh perkara begitu. Maka tetapkan matlamat. Kenapa awak nak belajar? Apa kegunaan ilmu ni kepada awak? Apa jadi pada awak kalau awak tak belajar? Apa jadi pada awak kalau awak belajar? Senaraikan. Yes. Yang ni perlulah tetapkan matlamat, tahu sebab dia. Ini tambahan. Untuk booster lagi. Sebab manusia ni ada yang dia buat sebab nak sesuatu, ada dia buat sebab nak lari daripada sesuatu. Setuju? Jadi itu penting lah. Okay. Itulah tambahan. Digoda Yes, ya betul, digoda. Dia punya godaan tu, kita kata kalau lelaki mungkin perempuan lah kan. Godaan untuk perempuan kita kalah lah. Tapi ini perempuan, lelaki, apa-apa gender yang anda ada, yang mana yang keliru dengan gender pun, dia pun akan tergoda dengan benda ni. Tak kisah apa gender anda. Benda ni memang dahsyat. Pasti tergoda. Alright. So apa nama, terima kasih sebenarnya untuk saranan tu tadi. Sebenarnya saranan tu agak kita panggil kata, alah pernah dengar. Yes, pernah dengar sebab apa? Selalu orang bercakap pasal benda ni sebab itulah yang berkesan. Betul. Sebab tu bagi kita saya dengar macam ni. Kalau orang tanya, kalau orang datang program dia nak yang advance kan. Saya akan kata basic is advance. Dia benda yang basic tu lah sebenarnya datangnya benda yang advance tu kan. Contohnya nak buat rumah, basicnya kena ada apa? Tiang apa semua. Tapi kalau tak ada benda tu, tak ada bumbung, tak ada terapung. Nak ikat kat mana bumbung? Matahari. Ya, betul. Macam untuk bahasa Melayu, saya subjek bahasa Melayu. Basic buat karangan apa? Idea. Diorang nak tahu, nak guna-guna perkataan yang hebat-hebat ya. Bahasa persis kata mutiara, bak kata pujangga. Diorang nak yang tu, nak ajar yang tu. Tapi ayat pun, saya pergi makan kedai. Macam mana? Macam tu lah. So still back to basic. Still back to basic macam yang kata Hidayat lah. Okay, benda yang klise. Kenapa klise? Sebab ramai orang sebut. Kenapa ramai orang sebut? Sebab itu yang berjaya. Betul. Yes. Okay. So terima kasih, kita dah di hujung program sebenarnya. Pejam celik je, kita tak lama pun rasa macam dah habis dah. So mungkin lepas ni kita buat 3 hari 2 malam lah. Kita buat 3 hari 2 malam lah. Kita bahas sampai habis. Alright. So terima kasih diucapkan after all sebelum kita tamatkan kepada yang sedang join. Okay, terima kasih diucapkan daripada pihak Mega Live actually. Kita tahu Ahad anda sanggup beri komitmen pada pukul 12.01 ni, okay, untuk dengar sharing mengenai Mega Live. Kita tahu kadang-kadang sharing tu kita dah biasa dengar. Tapi yang biasa dengar itulah yang kita belum buat. Sebab itu Allah dengarkan kita banyak kali. Okay, dengar lagi sampai kita jemu. Sebab apa? Kita tak buat lagi. Sebab tu kita selalu dengar. Alright. Thank you Sir NPLF Hidayah. Ya, ini ialah lelaki. Kita betulkan tu. Hidayat. Dia dah betulkan. Oh yes, Hidayat. Okay, good. Alright, so saya pun juga nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Hidayat, PLF Hidayat, sebab sudi luangkan masa untuk sharing dengan pelajar-pelajar, dengan ibu bapa yang sedang menonton ni mengenai sedikit dalam dunia pendidikan. Which is dunia pendidikan ni kita tak cerita pasal subjek saja. Kita tahu dia macam-macam, dia berkait, dia holistik, menyeluruh mind, emosi, cara berfikir dan sebagainya. So sebab tu kita nak tahu juga apa yang terbaik. Okey, apa saranan, apa tips. Okey, kita nak dapatkan ni sebab kita nak buat. Sebab kita belum capai, so kita nak buat, kita nak usaha. Sebab kita percaya Islam tu 3, usaha, doa, tawakal. Okay, and then kita tahu kita dah nak usaha. Okay, kita bukan doa dan tawakal. Ramai yang skip. Yang satu tu, dia terus ke doa dan tawakal. Magic. Okay, so, nak magic. Nak magic. Kalau zaman Nabi Musa mungkin lah kot. Kita boleh dapat macam tu. Nak ayam, sihir kan? So sekarang kalau saya Faris kan, saya selalu kata macam ni, orang yang nak sesuatu hanya berdoa, betul berdoa boleh, Allah Ta'ala boleh jadikan tanpa kita ni. Tapi satu yang agak kurang ajar lah, kita hamba, kita minta tapi kita tak nak usaha. Betul? Macam adab. Kurang ajar kita, jadi tak ada adab lah. Saya suka kurang ajar. Kita hamba, kita nak tapi kita tak nak usaha. Kita hamba, kita nak tapi tak nak pergi buat sesuatu. Yes. Hanya tahu minta saja. Yes, yang kita minta, yang kita suruh, kadang-kadang minta jadi suruh juga. Kadang-kadang kita minta ataupun suruh tu, kita suruh siapa sebenarnya? Kita suruh tu, kita suruh siapa? Okay, so itulah kita nak tahu. So harapnya yang dalam ni tak adalah yang dalam golongan begitu. Semua kita mengingati
semua termasuklah saya yang bercakap ni. Sebab kita tahu Betul. kita pun tak lari buat kesilapan, so kita beringat mengingati. Alright, and then Kustis tanya, bagaimana nak hubungi PLF Hidayat? Boleh pergi ke Facebook personal saya lah, Hidayat Amin. Hidayat Amin. Dia ada page, ada Facebook personal, tapi biasanya saya aktif di personal FB lah. Page tu jarang-jarang juga. Okay, and then siapa-siapa yang nak berhubungi macam saya nak direct contact dan sebagainya, boleh hubungi pihak Lahazun. InsyaAllah kami dengan izin pihak Hidayat, kita akan bagilah untuk contact dan sebagainya. Sebab Coach Nis tanya, ada program ke? Tu nak tanya tu. Hidayat boleh cerita sikit, ada program ke sebenarnya? Okay, program yang bulan Julai kita ada NLP practitioner lah. Bawa NLP Society. Dan insya-Allah dalam 3 atau 4 hari bulan ni kita akan ada seni menyunting minda. 4 hari bulan kita ada seni menyunting minda. Dengan teknik NLP lah. Seni menyunting minda dengan teknik NLP. Macam mana kita nak tahulah apa yang dalam kepala kita ni. Nak edit sikit. Betul. Selamatnya untuk mungkin mengurus emosi, membantu merawat sedikit ketakutan, fobia. InsyaAllah boleh membantu lah. Boleh faham. Ada program tu, program seni menyunting minda tu free saja. Percuma. Percuma Percuma. Memang NGO ke? Tak ada, memang program tu sebenarnya memang dah dibuat percuma 2 siri sebelum ni. Dah 2 siri dah? 2 siri sebelum ni. Cuma di-upgrade dari masa ke semasa lah. Walaupun free tapi tetap ada praktikal lah. Masuk kelas saya biasanya memang ada praktikal. Tak boleh duduk saja lah. Betul. Which is ada sebab kenapa kita pakai gelaran PLF tu. Okay. And then Masya Allah percuma. Yes, percuma saja. Okay, kena bayar pun kalau bagi alasan bayar. Kalau percuma bagi alasan tak ada masa. So apa yang anda nak sebenarnya. Okay. So insyaAllah kita betul. So insyaAllah kita akan kongsikan lagi insyaAllah di tips yang akan datang kepada mereka yang berminat ataupun nak tahu NLP ni apa, binatang apa pula tu. Kadang-kadang tak pernah dengar NLP, Neuro Linguistic Program. Okay, and then nak tahu lebih lanjut, inilah orangnya. Boleh hubungi dia. Kalau siapa-siapa nak contact dan sebagainya, tak dengar tadi, apa nama Facebook tadi, boleh hubungi pihak Lahazun, kami akan direct bagi tahu. Okay, kalau nak di Facebook, Hidayat Amin, page ada, personal pun ada. Okay, and then kalau nak direct, nak daftar apa semua tu, insyaAllah nak tanya personal PM tepi, dengan izin Hidayat, kita akan bagi nombor Hidayat dan tuan-tuan dan perempuan boleh hubungi terus lah. Okay. So terima kasih. Saya cakap dah 4 kali terima kasih. Kita pun nak habis dah. Okay. So insyaAllah jumpa lagi di masa yang akan datang. Alright. Untuk Mega Live yang tetap minggu, hari Ahad memang 12 hingga 1. Terima kasih juga kepada KSIB, PIBJ, SMK Ceras kerana adakan perkongsian yang menarik ini untuk Mega Live. Ni sebenarnya actually collaboration sekolah dengan Lahazun actually nak buat sharing ni. So which is a good effort. And then terima kasih juga kepada tetamu undangan kita. Perkongsian yang amat praktikal. Okay, amat praktikal. Semuanya praktikal and then semuanya mengenai isu semasa dan dekat dengan diri pelajar, ibu bapa dan guru. Topik-topik yang kita bincang hari ni, kita tak bincang topik yang dekat dengan engineer. Kita tak cerita dengan angkasawan. Tak, kita cerita ibu bapa, guru dengan pelajar sebenarnya. Dia dekat sangat. Isu-isu ni sangat dekat. Alright. Siapa yang sesuai untuk join? Last lah. Last. Siapa yang sesuai untuk join sebenarnya? Apa Hidayat? Untuk program Hidayat tu. Siapa yang sesuai untuk join Yang pertama sekali mungkin kaunselor lah. Kalau nak tahu macam mana seni kita panggil rawatan dalam NLP. Yang keduanya ibu bapa. Boleh lah semua. Siapa yang nak belajar kontrol emosi lah senang kita. Tapi yang main dia bagi saya kaunselor. Boleh lah kalau dia nak join. Nak tahulah apa tu NLP. Boleh lah. Betul. Saya cerita. Okay. So tapi kepada semua. Dia actually dia speciality kalau guru counselling. Tapi kalau kata dia guru PJ pun tak ada masalah sebab dia still deal dengan human. Betul? Dia still dengan, kalau kata deal dengan alien tak boleh lah. Sebab kita tak ada kepakaran nak deal dengan alien. Kita kena tengok otak alien macam ni pula. Yes. Kalau trainer zoo pun tak boleh. Dia macam train haiwan tu pun tak sesuai lah. Siapa yang rasa dia dealing dengan human still dia available legit. Especially khususnya untuk pelajar-pelajar ataupun guru-guru counselling lah sebenarnya. Alright. So kepada mereka yang berminat dekat komen tu, admin kami dah upkan mengenai program Hidayat. Untuk tahu lebih lanjut boleh ke Facebook Hidayat ataupun page dia ataupun hubungi Lahazun sendiri. Okay. So itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di next Mega Live
Terima kasih kerana komitmen anda untuk tengah hari ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik. Okay. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistic. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersepah semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Bagi aku tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pakai Zul we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di Lahazon. Lahazon terbaik.